Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 24 Disember 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita dimulakan dengan perutusan khas Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru. Seperti perayaan lain, sambutan Krismas tahun ini juga disambut mengikut garis panduan Prosedur Operasi Standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Oleh itu, Ketua Menteri berharap semua masyarakat dapat memahami keadaan semasa serta keputusan tegas kerajaan demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat bersama. This time around, you may not be able to have full services in churches, organize Christmas parade or visit friends and relatives on Christmas Day, all because of the need to restrict our movement contain the spread of COVID-19 infection. I am aware that some who are staying outside Sarawak now may not be able to return to their hometowns or kampongs, longhouses or villages for fear this will cause another spike in infection. On behalf of the state government, I sincerely hope that all who are affected understand the need for us to be strict with the SOPs. Mengenai industri pelancongan dan sektor perniagaan yang terjejas, ujar beliau pemain industri diharap terus mengekalkan usaha untuk tetap bertahan dalam memperjuangkan dan memulihkan kembali industri ini. The state government had tried its best to help those affected through the various assistance under BKSS 1, 2 and 3, involving a total fund allocation of 2.6 billion ringgit. This is the second biggest total value of assistance from any state government beside the assistance from the federal government. The state government is still paying some categories of the assistance until the end of the year to cushion the impact on the affected groups. Justru diambang melangkah ke tahun 2021, beliau menyeru seluruh rakyat Sarawak untuk terus mengukuhkan iltizam bagi menyumbang kepada keharmonian dan kemajuan negeri Sarawak dalam apa jua kapasiti dan peranan. The future is bright for Sarawak, as long as we do not squander it all. All of us must refrain from dwelling on and promoting racial and religious issues that would undermine our unity and harmony. The GPS government strives to be inclusive, as no one should be left behind. We must work together to develop Sarawak into a digitalized economy, leveraging on our rich natural resources and human talent. Berikut pula perutusan khas Krismas dan Tahun Baru oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Dalam perutusan itu, menurut Tun Pehin Sri Abdul Taib, rakyat Sarawak amat bertuah kerana kedamaian dan keharmonian yang dicapai hari ini dapat dikekalkan walaupun berlainan kaum, bangsa dan agama. Jelas beliau, sambutan Krismas dan Tahun Baru yang akan disambut memberi peluang untuk rakyat bersama-sama berkongsi kesejahteraan pembangunan negara. Oleh itu, beliau menyeru semua rakyat Sarawak terus bersatu hati dan mengekalkan perpaduan. Selanjutnya, setiap koperasi perlu mempunyai integriti yang tinggi bagi memastikan pentadbiran dan pengurusannya sentiasa berada di landasan yang betul. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata, untuk itu setiap koperasi mesti mempunyai mesyuarat tahunan dan laporan audit serta penyata kewangan bagi memastikan pentadbirannya mengikut kehendak Undang-Undang Koperasi. Untuk koperasi ini, tahniah, kabar, revisi, mesyuarat tahunan. Dan saya yakin mesyuarat tahunan akan diadakan tiap-tiap tahun dengan ada laporan, dengan laporan audit, penyataan keuangan dan sebagainya. Tidak ada koperasi yang maju kalau tidak mematuhi peraturan undang-undang
dan dikendalikan dengan integriti. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan pertama Koperasi Penanam Sawit Mampan Daerah Tatau Berhad di Rumah Henry Diman, Kuala Tatau pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Talib yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak menambah Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS akan meneruskan pembangunan di kawasan Dun Jepak seperti mana yang telah dilaksanakan sebelum ini. Projek Jambatan Kemena Bintulu yang sedang dibina sebagai contoh akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar apabila siap kelak. Selain itu, terdapat juga pembangunan lain yang giat dijalankan pada tahun ini seperti yang tertera. Seterusnya mengenai sambutan ulang tahun ke-200 sejarah daerah bau yang dijangka akan diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari pada 31 Disember ini. Adun Tasik Biru Datuk Henry Herijidek berkata, sambutan ke-200 tahun daerah bau adalah sebagai memperingati sejarah bermulanya sektor ekonomi di Sarawak dan bau amnya yang terkenal dengan industri perlombongan emas dan antimoni. Padang kemudian bulan sepagi Ketua Menteri mat bau abang jo mat ke bau semua sepagi ia mat merasmikan bau 200 sawa, sejarah bau 200 sawa. Beliau berkata demikian semasa program Hari Kebersihan dan Keceriaan Kampung Stas Anjuran Majlis Daerah Bau pada Rabu. Dalam pada itu, beliau menyeru rakyat di kawasan Tasik Biru terus mengekalkan sokongan kepada Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS. Laporan harian COVID-19. Sarawak hari ini mencatatkan 2 kes positif yang dikesan di daerah Miri menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,096 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 1 kes merupakan seorang lelaki warga tempatan yang telah menjalani saringan COVID-19 sebagai individu yang baru balik dari luar negara iaitu dari Filipina. Manakala 1 lagi kes merupakan seorang penjawat awam yang telah masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri pada 20 Disember 2020 kerana arahan berpindah tempat kerja. Jelas kenyataan itu lagi, kes mendapat jangkitan semasa berada di kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19 iaitu Kuala Lumpur. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Sebelum saya mengakhiri buletin, saya mewakili unit komunikasi awam Sarawak ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua yang menyambutnya. Kepada pengguna jalan raya, hati-hati dan ingatlah orang yang tersayang. Salam UKAS.